Tak siapa pun sama je. Dan macam tu baik kita 3 orang je serbu kan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa khabar semua fans Harimau Malaya? Yeay! Kita jumpa lagi macam biasa setiap minggu kita akan bawakan anda podcast Harimau Malaya. Kita sembang-sembang acara-acara sukan di Malaysia. Bukan bola saja, bukan badminton saja. Hari ni pun kita nak bawa sukan yang boleh katakan antara sukan utama juga dekat Malaysia, iaitu sepak takraw. Okey Syam. So sekarang ni kita ada orang, bukanlah pakar tapi dia peminat utama bola sepak takraw ni. Dan orang yang mengasaskan media bola rotan. Kita bagi tepukan untuk Abang Mohsen kita. Bang, sihat bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih bang sudi join kita punya podcast daripada Harimau Malaya ni. Okey bang, secara first soalan aku tanya. Sila. Pasal sukan C of course. Sebelum kita tanya benda-benda lain, tanya. Sejarah kemudian. Sejarah nanti dulu. Ni yang panas. Sebab ni tengah hot. Dengan apa yang berlaku. Saya nak tahu rumusan daripada abang tu sebagai peminat. Yalah. Kalau kita tengok daripada komen-komen peminat sepak takraw ni, dia ada beberapa kategori. Satu kategori yang tahu semua benda lah. Tahu semua benda ni maksudnya buat tahu ke memang tahu? Ni buat tahu ni. Memang tahu ni kan. Semua benda dia ada tahu. Gitu. Ada satu kategori pula yang memang betul-betul deep lah, entusias macam tu. So bila kita baca komen-komen, rata-ratanya kalau yang entusias ni, kita memang terpaksa akur bahawa kita umpama hantar satu pasukan bawah 18 tahun lawan pasukan Sukma contohnya, atau pasukan negeri. Level tu tak sama. Especially kita bandingkan kita dengan Thailand lah. Untuk satu kategori lain pula yang hanya mungkin sekadar tonton sepak takraw di TV ni, dia akan beranggapan bahawa alah, sama je. Tak siapa pun sama je. Dan macam tu baik kita 3 orang je serbu kan. Sebab cerita dia lawan Thailand kalah agak. Saya killer. Jadi kalau daripada pandangan kami lah di Bola Rotan TV, sebenarnya kita tak nafi bahawa pemain yang dihantar ke skuad kali ni antara yang terbaik. Cuma persoalannya antara yang terbaik itu disaring dalam bentuk apa? Itu yang menjadi persoalan, sebab kita dah lama tak ada kejuaraan besar untuk pemilihan pemain. Betul. Itu yang jadi isu. Kalau hanyalah STL sebagai bentuk media saringan, so bagi situ tak tepat. Sebab populasi pemain sepak takraw ni banyak. Berpuluh-puluh ribu kan. STL hanya disertai oleh beberapa belah pasukan saja. Betul. Dan ada import pula. Import pula tu. Jadi it's not fair kita nak kata itu yang terbaik lah dalam Malaysia. Dalam cerita lain, sebab tu kebanyakan orang menyalahkan pengurusan pasukan Malaysia ni kerana proses scouting itu tadi. Kemudian bila dia beri alasan pula nak hantar skuad muda sebagai pendedahan, Afifuddin bukan muda. Betul. Afifuddin tak muda pun. Yes. Feeder nombor 4 kita Ashraf. Kalau bandingkan performance dia dalam pasukan Perak contohnya, untuk STL, Azwan Muhrim lebih di depan. Dan Azwan Muhrim pun baru 25 tahun. Kenapa bukan dia terpilih? Kalau kita nak cerita usia muda lah, itu cerita dia. Tapi kita dah faham dah awal lah bahawa pemilihan telah dibuat sejak Disember lagi. Senarai pemain ni sejak Disember lagi. Dan dia sebenarnya melibatkan tentang rasa tak puas di pengurusan dengan pemain-pemain senior. Itu cerita dia sebenarnya kan. Jadi ramai yang rasa aduh, kalaulah Sober dekat situ. Kalaulah Syahir kat situ. Mungkin tentangan. Macam kita lah, kita pergi lawan Harimau. Nama Harimau. Yes. Pun seram dah. Pun dengan nama Harimau dah seram kan. Walaupun dia kucing kan. Tapi kalau Harimau, kita bagi nama kucing, dia terbalik lah. Jadi orang kurang lah goyang sikit. Alah, budak ni tak ke mana pun. Kenapa macam tu? Sebab contoh Thailand, killer Thailand Putawan Sopa, dia sebaya dengan Zarif, dia sebaya dengan Faisal, yang mereka kedua-dua ni beraksi semasa Asian School Games di Shah Alam dulu. Tapi kalau kita tengok tahap pencapaian mereka di negara mereka masing-masing, Putawan di negara dia dah jadi top 10. Malaysia memang Zarif dan juga Faisal adalah top 10 tekong, tetapi macam mana mereka itu terhasil sebagai top 10. Itu yang menjadi isu. So bila kita kata kalah dengan Thailand, pasrah sebab kena pun under 10. Cakap apa? Dia kalah tu kita faham bang, tapi cara kalah tu. Okey, saya nak tanya balik. Okey, betul. Saya tengok ada asasnya kalau kata nak bagi pendedahan, tapi pendedahan semata-mata tak membawa kepada persaingan. At least mesti ada gabungan player lama dan player baru. So dia barulah balance. Bukan hantar semata-mata untuk kalah macam ni. Dia macam takut moral player pun. Nasib baiklah kita dapat Perak. Kalau lagi teruk macam mana? Abang tengok pendedahan, alasan pendedahan tu macam mana abang pandang? Okay. Bila kita cerita nak mendedahkan sesuatu, sebenarnya kita kena tahu
ada banyak ke kejohanan? Itu soalan pertama. Kalau setahun ada 10 kejohanan, dan kita pilih satu, ini sebagai pendedahan. Then it makes sense. Tapi kalau satu-satunya kejohanan, kita nak kata pendedahan, maka kita fahamlah ini sebenarnya orang yang tak faham tentang pengurusan. Itu cerita dia. Kalau kita nak kata pendedahan, okay fine. 12 player. 4 muda. Campur. Gabung jalin. Oh, baru kita nampak. Oh, dia ni sebenarnya tak boleh macam ni. Tak macam tu. Dan kita boleh kata pendedahan. Sebab apa kita tak boleh terima? Kerana pelaburan yang dibuat oleh kerajaan menerusi MSN untuk membangunkan pasukan negara ni, it's not cheap. It's not cheap. Pendedahan, kalau contohlah saya ada anak seorang 5 tahun, 11 tahun main takraw. Kadang-kadang saya bawa dia pergi main dengan brother-brother kan. Daripada 5 game yang main petang tu, main sekali, main. Itu pendedahan. Itu pun bukan dia main seorang-seorang, dia kena main dengan 2 orang. Ada yang guide dia. Ada yang guide. Dan itu kita boleh kata pendedahan. Ini pelaburan, orang nak tengok result. Betul. Dan kalau kita tak dapat result, ni bukan cerita pendedahan. Ni pelaburan ni. Ni pelaburan. Kenapa kita nak kata itu pendedahan? Okey, itu mukadimah. Mukadimah. Dah panas tu. Dah panas tu. Tak apa, kita bawa balik anda kepada root cerita kami. Okey, Bola Rotan ni adalah media yang memaparkanlah sukan sepak takraw. Cerita dekat kampung pun ada, cerita dekat bandar pun ada, peringkat profesional, peringkat taman pun abang ada keluarkan juga. Okey, boleh cerita permulaan tu, Bola Rotan tu datang, idea abang daripada mana, maksudnya proses. Kenapa memilih sepak takraw? Yes. Dari segi praktis, saya sebenarnya adalah seorang psikologis. Saya bidang tugas saya sebenarnya konsultan sebenarnya lah. Jadi saya banyak terlibat dengan macam-macam program. So antaranya adalah program development berkaitan dengan perniagaan. So semasa era blog mula wujud kat Malaysia ni lah, way before sebelum kita awal 2000 Facebook kan? ni blog mula ada. So kita memikirkan macam mana kita nak memanfaatkan blog ni. And in fact saya pergi ke salah satu kursus seorang pakar blogging terkenal lah masa tu, Irfan Khairi. Okey. Saya pergi masa tu. Kita nak faham sendiri lah, Irfan Khairi masa tu bawa balik dari London apa semua. So kita nak faham sendiri lah macam mana dia ni. Jadi masa kursus tu orang pun bagi dia idea nak jual ini online, itu online, bla bla. Dan bila saya kata saya nak buat sepak takraw, saya kena gelak tau. Itu tanda-tanda nak berjaya sebenarnya. Saya kena gelak tau. Sebab orang lain macam okey, ni nak berniaga apa? Oh, kita nak jual contohlah langsir.com contoh. Cupcake dulu lah. Whatever lah macam tu. Kan makan makanan semua lah. Macam itulah. So bila saya kata saya nak buat sepak takraw.com, saya kena gelak. Sampai Irfan Khairi tanya saya, "Ni nak jual apa Saya kena gelak. Saya faham dia gelak tu bukan kerana nak merendahkan, saya tidak, tapi mungkin sebab kita tak terbayangkan. Sukan sepak takraw ni sebenarnya ekosistem tak komplit. Betul. Bang, baju takraw tak ada bang. Apa itu baju takraw? Tak ada definisi baju takraw. Kasut takraw? Kasut takraw is kasut sekolah. Sekolah. Bola sepak ada kasut bola, apa lagi? Badminton ada kasut badminton, jogging ada kasut jogging. Semua sukan lain ada equipment dia sendiri. Kita tak ada. Sepak takraw yang ada cuma bola, jaring. That's it. Tak ada. Kita tak ada. Tak ada langsung yang kita boleh istilahkan itu. So ekosistem tak komplit. That's why saya rasa dia satu blue ocean yang kita kena berkenal lah, nak tengok macam tu. Dan kenapa saya wujudkan ekosistem ni sebab antara masalah besar zaman tu ialah penganjuran. Contohlah awak anjurkan satu kejohanan. Syaratnya ialah satu pemain negeri saja layak beraksi. Okey. Kita pun hantarlah regu. Sekarang ni katalah awak Kelentong, awak bawa 2 orang pemain negeri. So macam mana dia sebagai penganjur nak validate yang pemain negeri dia? Awak tak ada data. Dia pun tak ada data. Sebab dia hanyalah penganjur. Siapa yang ada data? Yang simpan adalah PSM. PSM dia publish di mana-mana. Mana ada sampai hari ni PSM tak ada website. Bye PSM. Serius lah PSM tak ada website. Pelik tu. Tak ada website. Main tak ada website. Sukan si hari tu kalau saya tak bising pasal tak ada live. Betul lah, tak ada live pun. Saya memang aware benda tu. Orang tanya nak tengok game kan. Mana? Dapat daripada streaming mana bang? Siam lah kita dapat masuk. Saya tengok kat situ juga tu. Dia setting. Jadi bila bagi saya, okay fine. Apa saya buat? Sebenarnya saya tak ada. Tapi apa saya boleh buat? Saya pergi ke kejohanan-kejohanan, saya rakam. Foto, video valid. Kalau kita nak buktikan dia tu bermain di kejohanan tu. Itu inisiatif abang sendiri? Yes. So kita menggunakan benda tu. Idea asalnya untuk, maksudnya ialah bila abang problem lah. pandang benda tu besar,
abang terfikir masa tu banyak belanja aku nak guna ni. Okey. Sekejap bang, sebelum tu masa Irfan Khairi gerak, apa jawapan abang lah? Tak tahu. Okey. Nak tahu juga? Saya ceritalah, saya nak terfikir saya nak jual jaring. Saya Jual nak jaring. bola. Okay. Sebab nak dapat benda tu susah. After all, kalau zaman-zaman kami tu, beli bola takraw di mana? Di kedai buku. Betul. Hmm. Sebab kedai sukan macam Ali Hassan belum wujud zaman tu. Betul. Belum wujud. Mungkin pasar raya kot, ada kot. Pasar raya tu Tak very semua rare lah, lah. tak semua. Rare, Very tak rare. semua. Very rare. Sebab margin jualan bola net ni bukan besar sangat pun sebenarnya. Jadi dia nak pegang stok. Dia takkan simpan banyak. Nah, itu isu besar dia lah. Jadi bila kita mula ada benda tu, sebenarnya pun saya tak berjaya pun jual benda tu secara online pun. Sebab habit pembelian orang di zaman itu masih belum dengan cara yang sebagaimana sekarang lah. Habit dia tak sama. Jadi di situ bila kerja saya ni memang banyak travel mata-kata. Saya habis mengajar khusus katalah pukul 5 petang. So saya ada buffer petang ke malam. So apa saya buat? Saya start kereta, saya masuk kampung, Tengok orang main takraw. then masa tu handphone pun main handphone cak ayam lah. Kan? Tapi rakaman itu sangat membantu lah. Sebab bila orang contohlah awak out session kan. Main takraw kat mana lah petang ni So nak refer kat siapa? Then orang mula ke situ lah. That's why ada traffic mula datang. And then kita mula highlight few talents yang kita jumpa. Kita tak pernah tengok budak ni main pun. Mana budak ni main? Tapi bila kita highlight, ramai pula yang take up benda tu, bawa dia pula ke stage yang lebih besar. Contohlah saya nak pergi ke Johanan. Tekong tak ada lah. Dah mana nak buat lah? Tengok, baik budak ni. PM dia tengok, kau free tak minggu ni? Jom main dengan brother. Daripada situ, dia mula membesar. Sebab abang punya ni, dia bukanlah semata-mata untuk sebagai peminat, dia macam dah jadi pull off. Nak cari player pula. Maksudnya itu bukan Dia jadi macam platform untuk rujukan pula kan. Rujukan pula. Okey, tadi macam saya tanya tu abang. Abang nak buat semua ni pada awalnya idea tu abang terfikir tak besar belanja kau nak jadikan benda ni semua ni. Apa cara abang buat? Okey, saya tak fikir langsung tentang kos. Sebab saya dah terlibat sebelum ni dengan perkara-perkara berkaitan dengan preservation, berkaitan dengan benda-benda sejarah. Begitu. So bila kita cerita tentang arkib lah, sebenarnya perkataan lebih tepatnya tentang arkib. Archive ni, pasal archive ni kita nak cerita kos. Tapi kita buat archive tu because of responsibility. Kalau kita tak archive benda ni, then who will? Kalau kita tak ambil contohlah, sekarang ni orang nak tahu balik sejarah. Syekh Rosli bermula di mana Siapa yang ada maklumat tu? PSM tak ada, KBS tak ada, KPM tak ada. Siapa ada? Saya ada. Maknanya abang mainkan peranan diorang tu. Abang ambil alih peranan diorang. Ada profile. That's the thing. Sebab ceritanya ialah, bagi saya lah, saya kecewa dengan the whole system. Sebenarnya kita ada all the ministries, kita ada NGO, kita ada whatever lah yang mengendalikan benda tu. And sebenarnya Bola Rotan berdaftar sebagai NGO pun atas permintaan bekas Ketua Pengarah MSN, Datuk Zulkifli Sembong. Rupanya dalam diam dia follow. Jadi masa saya ada rezeki pertemuan dia, sebab masa tu isu penyelewengan dengan PSN saya bawa dokumen tu sebab orang minta saya dedahkan dokumen tu. Saya pergi jumpa dia dulu. Saya jumpa Datuk ini. Kata dia kata boleh tak Bola Rotan ni register sebagai NGO? At least you secure yourself. And kita masa tu tak plan nak daftar sebagai nama Bola Rotan lah. Kita plan nak menggunakan Pakatan Sepak Takraw. So apa yang berlaku, kami daftar sebagai GPSN, Gabungan Penggiat Sepak Takraw Nasional. Tapi disebabkan ada Pakatan Sepak Takraw itu, PSN berhak menolak permohonan tu. Sanction. Dan ditolak. Sebab tu kita stick. Boleh sebab ada orang kan. Wah ni mana ada orang pakai lah Bola Rotan ni apabila. And rupanya daripada sini baru kita faham. Okey, rupanya akta pembalakan yang menyebabkan rotan tak boleh lagi dibawa keluar untuk tu. Di situ kita mula belajar. In fact, macam perkataan Bola Rotan ni pun coin daripada apa yang saya belajar di Irfan Khairi lah. Sebab dia ajar macam mana nak wujudkan nama yang sedap lagi ni lah apalah. So, dari situ kita belajar. Dari situ kita Bila abang kata Bola Rotan tu dah dikenali lah, maksudnya masa tu nama apa? Lepas ditolak tu abang terus bagi nama Bola Rotan. GPSN kita ke masyarakat Bola Rotan. Okey, Zulkifli Sembong dah establish lah, dah kenal abang semua. Lepas tu apa lagi penglibatan pihak-pihak macam yang berwajib tu? Maksudnya abang ada contribute kat dia untuk macam cari scouting tu. Boleh share sikit? Abang ada team ke atau abang seorang?
kita ada penggiat-penggiat di sekitar yang orang kata sebenarnya orang yang simpati dengan sukan sepak takraw. Saya kata katakan simpati. Staff saya untuk kerja berkaitan yang bukan sepak takraw ni juga sebenarnya meluangkan masa untuk membantu. Budak-budak praktikal Unicell kan, masa pun saya cakap, jom minggu ikut pergi. Dia orang pun tak reti pun sebenarnya kan. Pedal aja lah pergi. So daripada situ things get bigger and bigger lah. Okay. Jadi sebelum saya buat Bola Rotan pun, saya sebenarnya adalah bekas Presiden Persatuan Belia Bukit Bintang. Sebenarnya. So saya dah biasa dengan NGO. Jadi pelibatan saya dengan Jabatan Belia dan Sukan dah terlibat lama. Jadi mereka yang terlibat dengan saya dulu melihat, Musin, buatlah program. Daripada situlah. So pegawai-pegawai Belia Sukan pula yang terdahulu pun dah mula bertukar jabatan. Ada yang masuk ke HQ. Jadi mereka mula nampak peluang-peluang ni. Dan mereka minta saya submit kertas kerja untuk buat program Trio Impian. Trio Impian ni memang flagship program untuk talent scouting sebenarnya. So daripada program Trio Impian ni banyak pemain-pemain yang kita dapat jumpa. Tahun berapa tu bang? Kita start 2013 kalau saya tak silap. So kita buat. Mula kita pergi satu Malaysia. Sabah, Sarawak pun kita pergi. Masa tu dengan kos yang memang sangat kelakar sebenarnya. Memang kos yang sangat kelakar. Nak sebut orang ni pun malu lah. Kan? Masanya duit sendiri ke? KBS ada bagi sikit bantuan. Kita pun cari sikit. Jadi pergi 7 orang. Pergi 7 orang Sabah, Sarawak. Bayang lah. Tiket kapal terbang pun dah berapa. Kan? Pergi. And ada satu ketika tu kita orang ke satu kawasan. Budak-budak kampung. Dia orang ni datang lebih pada apa yang kita bayangkan. Kita expect 40 orang je. Sebab 3 hari 2 malam. Siap makan semua ni. Untuk budak-budak ni. Tapi bila datang double daripada jumlah sebenar. Lepas tu di Bintangor ni. Bintangor di Sarawak lah. Saya rasa ramai orang tak nak dengar apa nama Bintangor ni. Jadi dia orang datang 80 orang. Takkan kita tak bagi makan. So terpaksa kita orang yang tolong cedok makan. Bagi. Makanan kita habis. So kita macam lek lu kan. Cakap ni rupanya pukul 6 petang. Apa haram satu kedai pun tak buka. Wah, itu apa yang coaches masa ni dan juga facilitators lah. Daripada sini kita pergi, kita alami. Naik 4-wheel ramai-ramai. Dengar nak pergi ke lokasi kan. Kenapa abang boleh yakin nak pergi ke lokasi pendarman tu? Sebab abang tahu kat sana memang ada talent. Kita dicadangkan. Kita dicadangkan. Satunya sebab facility. Di Bintangor tu kebetulan dia ada satu dewan. So kita nak kumpul budak kan. Jadi kita fikirkan, yelah tengah hari pandang buta ni kalau buat training kat luar, ya budak. Sebab bukan semua dewan friendly sepak takraw. Ini benda yang pilu yang sedang kita alami, especially di Lembah Kelang. Susah nak cek dewan di bawah PBT yang takraw boleh main. Yang takut tingkap pecah lah benda. Walaupun dia tak ada tingkap. Ini yang kita kelakar. Tingkap pun tak ada. Celah mana nak pecah. Mungkin sukan sepak takraw bukan yang utama kat Malaysia. Macam orang tak memandang sangat. Sebab tu bisa satu faktor juga saya rasa. Itu yang kelakar. Sebab apa? Kita kata kita tak. Contohlah kita takraw bukan sukan utama. Contoh kita cakap macam tu. Tapi bila ada pelancong luar datang Malaysia, sukan apa kita suruh orang main? Bagi tahu saya. Dan dia orang pun nak tengok kan. Bagi tahu saya, sukan apa? Adakah orang suruh main petong? Karate? Tak ada. Orang akan panggil takraw. Pilihan raya. Ni, datuk-datuk sekalian ni yang tengah nak kempen ni. Ada hancur acara petong untuk tarik pengundi. Tak ada. You all panggil siapa? Takraw bang. Tiba-tiba bila dah menang main golf. Wow. Faham tak? Benda tu. Itu benda tu betul-betul berlaku, saya percaya. That's the thing. Kita duk sebut sukan tradisi. Okey, sebut satu sukan tradisi Malaysia. Kita boleh kata sukan. So permainan can be congkak, boleh jadi apa, konda-kondi, what not. Apa sukan tradisi Malaysia? Kalau kita kata itu sukan tradisi, tapi satu gelanggang yang kita boleh dedicated untuk sepak takraw pun kita tak mampu nak bagi. Kita sembang kari lah sebenarnya. Bola sepak Hong-Kong ada stadium lah sekarang. Pusat latihan khas. Training saja khas. Tapi sukan si menang kalah. Kan? Tapi kita masih perlu melabur. Ini. Bang, pemain sepak takraw kita punya kasut pun tak seragam. Sponsor pun tak masuk. Padahal ujung rambut, ujung kaki dia beli sponsor. Macam abang cakap tadi, abang dah buat grassroots punya kerja scouting kan. Macam pihak kerajaan pula mesti dia ada buat. Yang mana sebenarnya nampak lebih berkesan bang, kalau ikut. Okey. Di pihak kerajaan ni, pertama kita kena tengok siapa yang berperanan. Okay. Beban tu sebenarnya dipindahkan kepada sekolah.
Beban ni dipindahkan kepada sekolah. So apa yang berlaku? Adakah sekolah betul-betul buat program pembangunan? Sebenarnya tidak. Kerana sekolah hanya tertumpu kepada sekolah sukan negeri atau pusat latihan daerah. Malangnya, bukan semua cikgu-cikgu yang bertanggungjawab di situ tahu tentang sukan sepak takraw. Satu benda. So apa jadi? Sekolah sukan negeri nak dapat talent. Okey, tahun ni tingkatan 1 kita nak cari 30 orang budak sekolah. Boleh masuk ke sekolah sukan negeri. It's not easy. Satu, bukan semua parents sanggup nak bagi anak duduk asrama. Dengan macam-macam masalah dekat asrama lah. Satu. Kedua, akademik tinggal nanti ni. Bila anak kita masuk sekolah sukan ni. Sebab apa? Sebab pernah seorang pengetua sekolah sukan perempuan Latin tanya saya soalan ni. Main takraw ni boleh jadi apa? Ini ditanya oleh seorang pengetua sekolah sukan bukan ditanya oleh seorang makcik bedah nasi lemak tau. Pengetua sekolah sukan tanya saya. Main takraw ni boleh jadi apa? Tak nampak pun ada budak jutawan ke apa main takraw ni. Main bola ada jutawan. Kaya raya. Takraw boleh jadi apa? So persoalan dia ialah kalau saya pun sebagai parent betul juga aku nak bagi anak aku main takraw apa kan boleh jadi apa pun. So siapa nak support? Jadi apa kesan daripada sekolah sukan? Sekolah sukan terima budak-budak yang yalah kalau berada dalam circle tu fine. Maknanya petang dia balik kampung dia masih lagi boleh bermain, dia masih pergi league. Kerana bukan semua budak pula pergi kejohanan. Kejohanan lokal is very limited. Training. Tak ada game. Jadi apa? Komando, training tembak tak perang. Dia jadi apa dengan komando tu? Macam itulah situasi dia. Jadi bila sekolah sukan latih budak, kejohanan yang diharapkan hanyalah kejohanan di peringkat kementerian sahaja. Jadi kita tak kena mana lah. Syahir Rosli kita nampak talent dia, Mio apa semua ni bukan semasa kejohanan MSSM, tapi kejohanan sepak takraw KFC utusan. Mereka main masa tu baru tingkatan 2. Dan kita beri highlight masa tu dan kita mula nampak bakat ni, kita mula track. Sebab kejohanan sepak takraw KFC utusan setiap tahun ada. Jadi ialah satu contoh dia macam umrah lah untuk geng-geng takraw ni. Gathering lah. No, dia akan berkumpul kat situ and kita pernah dapat Malaysia Book of Record 380,000 orang main. Berapa hari ni? 5 hari. Memang lebam. Tapi itulah enjoynya kan. Dan jumpa balik semua. Macam abang kata kita mungkin budak-budak sekarang lagi lah nak main sepak takraw. Kenapa nak kena main sepak takraw? Mungkin program akad umbi daripada kementerian tu sendiri tak ada. Itu lah kementerian tu yang kita pilu sikit tu. Sebab dia melibatkan 3 kementerian. Kementerian Pelajaran, KPT, kemudian Kementerian Belia dan Sukan. Sebenarnya ada 3 ministeri ni yang bertanggungjawab tentang hal ni. Okay, fine. Kita mula daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Daripada budak tu darjah 1. Training, rumah. Kita kena ingat atlet sebenarnya adalah buruh kanak-kanak tau. Okey. Buruh kanak-kanak. Atlet sebenarnya buruh kanak-kanak. Atlet takkan tiba-tiba umur 21 tiba-tiba jadi atlet. Tak ada bang. Dia sebenarnya adalah buruh kanak-kanak tau. Untuk buluh. Kita lanyak dia, kita buat macam-macam, kita spend kat dia, family kena berkorban segala bagai supaya pada satu peringkat usia dia boleh perform. Macam tu. Kalau kita tengok perbelanjaan makan di sekolah sukan negeri dan juga sekolah sukan kebangsaan, itu pun dah beza tau gap tu. Sekolah sukan kebangsaan macam Bandar Penawar, sekolah sukan Bukit Jalil, kos makan harian mereka almost double daripada sekolah sukan negeri biasa. Tapi kita cerita proses atlet ni. Itu satu isu dia. So sekolah sukan, okey, memang cikgu-cikgu kat sana kebanyakannya cikgu-cikgu sekolah sukan ni juga adalah ahli kami lah. So kita tahu apa dia buat. Training budak apa ini sebagainya. Benda tu dibuat di peringkat tu. Tapi macam saya kata, dia training tapi tak ada kejohanan yang menanti. Tak mana. Fine. Budak ni dah put effort training hingga kan akademik pun tercicir. Dia boleh masuk tak IPT? Masuk tak IPT lepas tu? Belum tentu. Tiba-tiba dia habis form 5, majlis perbandaran pula menawarkan kerja. Mari lah kerja dengan kami. Jadi penguasa. Jadi dia kata betul juga boleh kerja. Jadi siapa nak wakil universiti pula masa tu? Universiti dia banyak ni. Contoh minggu ni akan berlangsung kejohanan di UiTM Shah Alam. Sukan-sukan pengajian tinggi awam dan juga swasta. Hanya 16 regu sahaja. Jumlah universiti pun lebih daripada 20. Seluruh Malaysia tu yang seluruh Malaysia. 16 regu saja. Mana pula?
Macam bukan tu. Saya nak tanya, cabaran tanya cabaran pula. Bila abang ada gerakan sendiri macam ni kan, program sendiri, kira macam berlainan lah, tak sehala lah dengan apa yang persatuan dah ada buat tapi abang buat lain. Adakah abang dianggap sebagai antagonis bagi dia orang? Ada cabaran-cabaran kat situ tak? Saya pernah dinafikan untuk buat liputan Istaff Super Series di Sabah. Sebenarnya dinafikan oleh pengurusan pasukan Malaysia. Kan? Macam tu. Itu berita yang sampai ke telinga saya lah. Sebab masa saya kat sini tak sempat beli tiket kapal terbang lagi. Saya dimaklumkan oleh pasukan pengendali media di sana. Musin, you ada problem ke dengan Persatuan Sepak Takraw Malaysia? Saya kenapa? Kita sebut you, diorang terus cakap kalau Musin datang Malaysia tarik diri. Sampai macam tu sekali. Tapi macam saya kata, ini apa yang diberitahu kepada saya lah. Bukan saya duduk kat situ, saya tak dengar first hand. Tapi benda ni dibalut pada saya. And realitinya pun memang hari ni kalau saya pergi mana-mana yang besar, kita dapat tengok muka yang tarik muka pada saya akan mengelak jumpa saya lah. Dari itu. And pemain Malaysia dilarang untuk bergambar dengan saya pun. Dilarang saya ambil gambar mereka pun. Sampai sekarang? Yang terkini saya tak tahu sebab dah bertukar PSM kepimpinan. Tapi yang terdahulu, dia menjadi macam tu. Sampai player, bang, tak maaf bang, bukan saya tak naik. Dia cakap jangan. The warning saya. To the extent. Bagi saya ialah saya jadi antagonis atau tidak, sebenarnya dia akan jadi pada satu keadaan satu kerugian yang sangat besar. Sebab apa? Ada tak orang lain yang buat apa je bang? Yes. Kalau ada, fine. You have another option. Kau tak pakai bola TV tak apa lah. TV tu pun ada juga. Boleh bagi liputan, no problem. TV pun tak bagi liputan sangat. Apa pun tak ada. So yang ruginya fans. Tak dapat Itu tengok. yang sayangnya. It's not only fans. Okay, bayangkan MSSM. MSSM dah berlangsung sampai ke tahun 2017. MSSM dah berlangsung dekat 56 tahun, 53 tahun kalau saya tak silap masa tu. Okey lah, anak awak main MSSM. Kejohanan tu di Kelantan, awak kat sini. Awak nak tengok macam mana? Tak ada cara. Tak ada. Kita nak harap cikgu bagi live. Tak boleh, cikgu sibuk. Kita nak orang KPM pun tak ada juga. Dan siapa nak bagi benda ni? Itu yang menjadi masalah. Sedangkan kita provide benda yang kita bukan minta. Nak tengok? Bayar lah bang. Kita tak pernah minta sekupang pun. In fact, pernah berlaku kejohanan Sepak Takraw Selangor, MSSS Selangor, ditaja hanya oleh sebuah kedai jual makanan binatang je. Alhamdulillah dia bagi sikit dana, sorok je lah pergi nak macam mana kan. Padahal apalah relevannya makanan binatang dengan Sepak Takraw pun sebenarnya by right lah. Tapi macam saya kata tadi, orang yang simpati dengan sukan ni. So dia bagi. Bola kami keluarkan YouTube, Facebook dapat duit banyak kot. Bukan kata orang ni ramai kata sini. Bang, Harimau Melaya punya followers juta lebih bang. Boleh cerita lah. Bola Rotan TV ni nak hit pergi 20,000, 30,000 pun suam. Cerita dia. Sebab tu pernah saya buat satu posting saja je, tajuk depan propaganda sikit kan. Tak tengok kan. Memang ramai yang sebenarnya geng baca tajuk je. Sebenarnya tak tengok orang belakang tu. Video mana tahu? Video Ustaz Samsul Debat. Padahal bukan Ustaz Samsul Debat yang main. Bos saya dah tulis lah, brother ni muka macam Ustaz Samsul Debat. Kan? Saya kena maki. Kau memang saya kena maki. Padahal Ustaz Samsul Debat sendiri pun komen kat situ. Sebab dia sendiri main takraw. Faham tak? Jadi bila benda ni yang melihat saya buruk ni bukan hanya persatuan-persatuan sajalah. Orang-orang yang biasa yang tak ketahuan ni pun ada. Isu dia macam ni. Kenapa orang lihat kita buruk? Persatuan ada tak buat scouting? Tak ke? Jadi bila kita buat benda yang dia tak buat, dan dia beranggapan kita sedang mendedahkan kelemahan dia, that's the problem. Panas buntut lah. Padahal sepatutnya, Muhsin, cantik lah, you buat macam ni. Jom collaborate. Sepatutnya macam tu. Macam tu lah. Pernah tak abang usulkan nak collaborate lah? Aduh, Abang saya dah offer banyak kali yang kita pernah pergi mesyuarat pun dengan sebuah persatuan negeri. Tahu apa saya dapat? Ni semua you punya salah. Bola Rotan lah yang salah ni. Bola Rotan tak nak buat kejohanan 3 state. Saya macam, aku pula yang salah tak buat kejohanan. Bukan ke korang persatuan, korang yang kena buat kejohanan. Macam tu Okey. Panas. Okey, kita cerita pasal yelah, minat abang terhadap takraw kan. Bagi abang sebagai, kita letak sebagai peminat lah, zaman gelap yang abang paling kecewa dengan dunia takraw masa bila? Sebab kalau ikut sebelum Nomanizan Putra Gani dapat emas tu, kita macam lama tak boleh saingan kat Thailand kan. Lepas tu tambah pula dengan perselisihan Istaff dengan PSM apa benda kan. Yang mana yang
abang rasa kecewa sebagai fan masa tu? Saya pernah macam dimampus lah takraw ni. Dia pernah. Saya nak tahu bila tu. Pernah berlaku zaman tu. Zaman tu sampai kita tak boleh nak sebut siapa pemain Malaysia sekarang. Kita tak boleh nak sebut. Sebab apa, pemain in and out tu macam apa. Bila tu? Ini selepas kita kena belasah dengan Supsak lah. Yelah, sebelum jumpa Normalizam balik tu lah kan. Tempoh tu. Supsak tu yang memperkenalkan Tekong servis kuda. Kau dah hidup belum masa tu? Sebenarnya bukan dia yang memperkenalkan. Servis kuda dah ada sebelum Supsak pun. Tapi dia bawa label tinggi. Tapi kehadiran Supsak masa tu, dia di label membuli je pemain lain ni. Dia bukan lawan dah. Dia label bully. Dia label bully. Perjalanan Piala Asia kalau tak silap. Di Negeri Sembilan masa tu. Supsak punya regu belasah kita 15-4 bang. Zaman tu point bukan macam sistem sekarang tau. Sistem sekarang opponent servis sangkut kita point. 15 kan. Dia selagi servis kita tak point, kita point. Masa tu penyokong cuba kacau lah pemain Thailand ni kan. Ejek lah, abu lah apa kan. Supsak macam ni je. Sebab dia tahu apa yang dia buat unbeatable. Selepas zaman tu Zabidi Syarif pun dia yang kena bantai tu. Pada zaman tu Zabidi Syarif ni idola orang. Betul. Kan? Selepas zaman tu macam label ni je Malaysia. Tapi yang kelakar bang, lepas tu kan semua orang nak buat kuda. Kita kalahkan dia orang dengan servis drop je. Masa tu ada rasa semangat balik masa tu. Itu masa kita dapat emas balik tu, rasa macam takraw ni ada potensi balik ni. Sebenarnya kalau kita tengok Norman Nizam Putra dengan Zulkarnain Arif Bos Abu, dia orang ni menang dengan Thailand masa tu. Salah satunya punca ialah kesilapan strategi Thailand sendiri sebab dia tak masukkan Supsak pada awal. Overconfident ke? Mungkin lah sejak bertahun-tahun. Dah bertahun-tahun tak ada orang kacau dia. Hak organ kan. Tak pernah kalah. Kan. Jadi lawan dengan siapa rookie mana baru masuk dah kan. Memang kena kita lah kan. So apa yang berlaku ialah apabila mereka masukkan Supsak dalam keadaan Malaysia masa tu dah mula ada rhythm. Malaysia kelebihan masa tu apa? Kita masa tu boleh break servis Thailand. Itu je sebenarnya, kita boleh break servis Thailand. Kalau kita tengok balik video tu, servis Supsak hanya terarah ke arah Putra Gani Norman Nizam. Itu je hala dia. Jadi kita dah boleh mengagak apa nak kena buat bola. Sebab main takraw ni 3 orang. Naik saja sebiji, dapat pula feeder yang baik macam Zulkarnain Arif ni, kerja dia naikkan bola je. Putra Abdul Ghani pula tahu apa dia nak buat. Maka adalah permainan tu. Hari ni kita punya player boleh macam tu, bukan tak boleh. Tapi kerana di local league kita tak jumpa servis macam Siti Pong. Kita tak jumpa servis macam si Riwat Sakaratul Maut tu. Tahu macam kita tak jumpa servis macam ni bang. Dahsyat nama. Memang Zarif boleh break kalau di Malaysia. Betul. Faisal dia boleh break bola Syahir. Dan terbukti dalam STL pun Sobir pun tak berjaya menang pun dalam STL. Tapi bila kita tengok Siti Pong servis macam tu, kita macam kau sarapan makan apa weh? Servis macam tu. Maksudnya apa? Dinamik latihan tu. Kenapa saya kecewa pada momen tu sepak takraw? Sebab kita tengok masa tu coaches yang kita ambil pun atas kapasiti apa lah kita ambil dia. Dan bila kita tanya player-player yang masuk ke squad, macam mana training kat Malaysia? Bang, ambil training semua bang. Kau abang tanya sendiri lah? Yes. Sebab budak-budak ni sebelum masuk camp Malaysia, dia orang ni perform. Memang kebanyakan player yang kalau tengok di segmen bakat baru, bakat muda yang saya paparkan di belakang ni, player yang kalau orang tengok, ini patutnya masuk Malaysia. Kita akan dengar banyak komen tu. Dan alhamdulillah mereka ni diambil masuk. Tapi bila masuk Malaysia tu, dulu kan main berdentum ini awat dia lebih macam mana? Sebab sepak takraw dia tak macam bola sepak bang. Sepak takraw gelanggang dia macam tu je rupa dia. Bulat tu tak akan bergerak tak pasal. Bola sepak, gol boleh jadi free kick, gol boleh jadi penalti, gol sendiri. Ada macam-macam lah. Kan? So kena buat tactical itu, tactical inilah, apalah, set piece lah, apalah. Takraw, lambungan situ ke situ. Setiap kali itu je. Pun pemain kita tak boleh baling. What went wrong? Salah latihan lah. Latihan siapa salah? Tujuh latihan lah. Siapa yang tujuh latih? Satu lah. Nak salahkan siapa? Dan skrip sama pun masih berulang sampai sekarang. That's about it. Sebab saya tahu ISN dah kaji macam-macam. Kerana ada seorang kaki tengah ISN pun dalam circle kami. Kita tahu dah. Rakaman dia orang buat, nasihat dah bagi.
Tapi kalau bila time out STL pun yang kita dengar kan time STL kan, coach cakap apa? Okey, selawat. Relax, kau boleh buat. Bang, itu bukan taktikal bang. Saya boleh jadi coach. Betul tak? Kita bukan, yang coach pun bukan kawan kita juga. Bukan apa. Cuma yang kita nak bayangkan senario tu. Kalau dia sports, kita cerita pasal taktikal, kita cerita pasal sains dia. Coach akan tunjuk, tadi macam ni, kau kena macam ni, dah 3 point macam ni, kau kena macam ni. Target-target ni kan. Then, it makes sense. Tapi kalau sekarang, tenang, selawat, tenang, selawat. Memang betul. Saya memang tertanya-tanya. Betul, tenang tu penting. Betul. Tapi kita cerita time out ni bukan nak suruh player tenang dulu. Kita ada masa sikit lagi nak menang ni. Dan dia mesti taktikal. Sebab tu kadang bila main bola sepak, dive pun dive lah. Janji penalti. Parking bus pun parking bus lah. Kau nak maki lah. Janji menang. Bila apa? Taktikal. Itu. Okey. Kalau tanya saya, memang tekong dekat Malaysia ni yang terbaik masih Syahir lah. Abang pun saya tengok dekat page abang pun masih lantang berkata tentang keperluan sebenarnya Syahir dalam tim Malaysia. Abang komen sikit tentang apa yang abang cuba sampaikan tu. Okey. Bagi saya lah, Syahir dan Sobir ni neck to neck lah sebenarnya. Nak kata siapa yang bagus antara kedua-dua ni agak rumit. Kenapa agak rumit? Sebab kaedah mereka servis berbeza. Faham. So kalau saya jadi coach, dua ni meriam yang saya akan ada. If anything happen, inilah super sub yang akan masuk dan melakukan sesuatu. Dalam kata lain, kita bukan menafikan Zarif. Kita bukan menafikan Faisal. Tapi kita kena ada senjata sulit kita lah. Kalau kita tengok dulu, kalau Manchester United lah, pada peminat Manchester United, contoh lah, zaman-zaman emas mereka lah, dia ada super sub dia. Super sub dia bukan main sepanjang masa, tapi tahu dia masuk mesti settle punya. Mesti satu gol, insyaAllah lah, macam tu. Itu baru tactical. Okay. Kenapa Syahir ada kelebihan dia? Sizing, trajectory yang boleh dihasilkan menerusi ketinggian dia. Tengok betis dia, Masya Allah. Video yang saya share kemarin sebenarnya nak tunjukkan berapa laju dia punya servis. Dan Syahir servis kepada salah seorang killer yang terbaik di STL, Muslim Ramli, killer Putrajaya Sabah. Muslim buat apa? Muslim hanya macam tu je. Bang, ini Muslim Ramli bang, yang saya pernah publish. Dia memang training kesungguhan dia pun kena kitai macam tu je dengan Syahir Rosdi. Siti pun bukan servis ace sepanjang masa. Syirih Wat bukan semua servis ace dia point. Bukan macam tu. Tapi kita cerita tentang kalau kita duduk ngadap tekong tinggi, servis laju, kita yang 3 orang ni pun sudah mana pula goyang sikit lah. Seram bang. Sobir pun sama. Kenapa Sobir dia ada kelebihan? Sebab teknik Sobir ambil servis bola di belakang. Kita tak tahu apa dia nak buat ni. Dia drop ke? Dia sembak 1-7 ke? Cek 1-1 ke? Susah kita nak mengagak. Jadi, ini kelebihan yang ada dan tidak ada kepada tekong-tekong kita yang lain. Faisal Fuad, dia ada kelebihan dia. Sebab dia kiri. Rumit, tekong kiri ni. Dia ada drop, dia ada panjang. Dia pula rendah. Jadi bola semua paras-paras. Jadi kelebihan dia. Jadi dekat mana coach nak kena susun, itu yang kita petikai. Memang kalau kita kata dari segi performance base, sebelum Faisal masuk skuad Malaysia, dia adalah tekong yang saya rasa jumlah kemenangan dia untuk tahun tu lebih dekat RM10,000. Faisal tak pernah wakil negeri. Dia kena faham tau. Dia memang habis-habis saja MSSM, Asia University Games, Asia School Games. Boof. Sekolah Sukan Bandar Penawar. Boof, Malaysia terus. Dia tak main semua tau. Macam tu. Tapi dia memang tahap dia digeruni lawan. Memang kebolehan dia tu. Berbanding dengan Zarif, yang memang habis sekolah pun dapat masuk ke Malaysia. Dan dia tu dapat main sukan C pada usia 18 tahun. So, kita cerita tentang dua benda yang sangat berbeza. But, kalau kita ada hard organ bersama kita, kan? Oh, matilah. Andre the Giant masuk dia lagi ni, matilah. Menang belum tentu. Betul, memanglah. Kadang fan pun komen. Bagi dia goyang lah kan. Moral. Itu Poncai pun tak letak apa regu. Syirih Wat pun bukan main semua game pun. Tapi orang tahu lah mak dia ni masuk jahanam. Dia kalau sebelum ni memang kita tahu rival dia Malaysia, Thailand, Malaysia, Thailand. Tapi sukan C macam ni apa yang kau tengok macam belakangan ni kan? Sebab orang kata kita nak lawan Endon pun dah tak boleh. Sebab Vietnam pun? Vietnam kebanyakan negara, contoh lah Malaysia memang Thailand selalu anggap. Tapi yang
negara-negara ASEAN lain pun dah melebihi kita, dah nak sampai level kita. Ada macam Korea lagi lah, dah ada boleh main dah. Padahal ni abang cakap sukan tradisional kita. Macam abang sendiri harapan macam mana bang? Di kala orang lain dah bergerak jauh dari segi meningkatkan profesionalism, meningkatkan mutu penganjuran, kita masih di tahap itu. Itu yang jadi masalah. Kita masih di tahap itu. Jadi kalau kita tengok, bukan sepak takraw sajalah pun, di Malaysia ni sukan apa yang kita sebenarnya nak banggakan lagi tahap penganjuran. To be fair lah, to be fair. Sebab kalau kita tengok macam negara-negara lain, out of nowhere dia muncul hebat dengan prestasi. Negara tu dulu kita tak nak tengok pun. Mesir dulu bola kita tak pandang sangat pun. Mesir bola. Baru ni Piala Thomas India menang. India dulu dia tengok coach, alamak. Rupanya Orang Malaysia. then what went wrong? Itu cerita dia. So kalau macam sepak takraw, susah kita nak berkembang lebih besar pada peringkat ini. Kenapa? Sebab siapalah yang sudi nak menaja kejohanan sepak takraw? Dulu ada Paralis kan. Lepas tu tak ada lah. Kita ada Paralis dulu sebab masa tu isu rokok boleh taja. Yes. Okay, now. Astro kenapa dia boleh taja sepak takraw ni? Sebab memang sepak takraw menyebabkan rating mereka naik mendadak. Betul. Sedangkan pemain sepak takraw setiap tu kan cakap, mereka ni nak artis yang dibayar dengan murah. Allowance mereka berapa bang weekly? Nak panggil Siti Nurhalizan nyanyi kat Astro selagu berapa? Tak sama pun sebenarnya. Production dia pun simple je. Set up satu chord, sewa lah sebulan tempat tu. As simple as that. Dia jadi macam tu. Tapi kejohanan di peringkat grassroots, kalau tak ada YB sekarang ni tengok semua Piala YB itu, Piala YB ni. Sebab apa? Sebab election dah dekat. Siapa company corporate yang datang nak sponsor untuk satu sukan yang murah pun sebenarnya? Takraw tak macam badminton. Badminton satu game berapa balang nak pakai bang, bulu tangkis. Takraw kalau buka 2 gelanggang, 4 biji bola sudah. Net tu 2 aja kalau 2 gelanggang. Tu je. Pengadil cuma 100 ke 150 sehari seorang. Hadiah sepak takraw ni orang tak baca lah sampai 2 juta pun. Cerita ni macam tu. So it can be a series of tournament everywhere sebenarnya boleh berlangsung dalam negara ni. Soalannya mahu atau dana. Satu. Kedua, meningkatkan ke tahap permainan. Okey, kenapa banyak player bagus tak nak keluar? Kerana mentaliti penganjuran kejohanan kecil-kecil ni. Oh, syarat bakat baru bersih. Okey, apa maksud bakat baru bersih? Bakat baru bersih ni dia tak pernah wakil mana-mana negeri, sama ada untuk masak, Piala Mas Kejuari, STL dan sebagainya. Masalahnya, bang, contohlah awak umur 35. Dulu pernah wakil negeri macam tu kan. 35 ni nak bersaing masa dia main umur 21 tahun mana sama. Kita masih kata, tak boleh dulu pemain negeri. Memang itu dulu. Sekarang dia dah tak level tu. Tapi kita perlu tak orang macam ni? Perlu. Sebab dia yang akan bawa bakat baru sama-sama main. Kalau ada 2 orang pemain muda dapat beraksi dengan seorang pemain negeri, tak ke tahap permainan dia boleh dipertingkat dengan lebih cepat? Tapi kita tak sanggup. Sebab kebanyakan penganjur dia sendiri nak hadiah tu balik. Ini yang jadi masalah. Dia ada regu dia sendiri. Dia so, nak penganjur. Klasifikasi ni membunuh ruang sebenarnya untuk exactly. Kita rasa kita menyumbang, tapi sebenarnya kita tak membantu. Ini yang paradigm kita nak minta lah kepada penganjur-penganjur kat luar sana. Kan? Ya, betul. Kita nak bagi level of playing tu sama. Tetapi kalau dah 20 kejohanan kita semua macam tu je rupanya, tak ke mana lah. Apa bukti dia? Okay, Lemah Kelang. Bila ada kejohanan, kita dah boleh tahu top 4 pasukan yang akan confirm masuk separuh akhir. Kita dah sebut dah apa nama pasukan tu. Satu. Kedua, satu lagi mentaliti yang buruk ialah main sampai separuh akhir je. Final tak main. Final koyak. Orang masuk koyak. Hadiah bagi siapa kata. Ini bayang kalau World Cup buat bangai macam tu. Perancis lawan Rusia final. Tak payah main lah. Kawan-kawan pun kan. Lagi-lagi lah. Baru start servis 2-3 kali. Injured. Tak payah main lah. Pemain simpanan tak ada. Okey, kemenangan percuma kepada pasukan B. Tapi sebenarnya dia bagi saya mengata. Saya kalau jadi YB datang nak tengok final pun tiba. Tak main. Saya berminat tak lagi dengan tu.
Kalau macam tu kena salahkan player sendiri kalau ada berlaku benda tu. Itulah masalah mentaliti tu mesti kita tadi. Sebab tu kita tak boleh salahkan sepenuhnya kepada penganjur. Tak boleh nak salahkan sepenuhnya kepada persatuan. Pemain juga menyumbang pada benda ni. Semangat kesukanan. Kita faham penat sebab permainan bermula pada pagi. Tengah hari pun main. Tengah hari pun main. Betul. Kita faham benda tu. Tapi itulah endurance. Sebab tu kita kena improve kita punya performance. That's why kena makan makanan yang bagus. Warm up kena betul. Ini datang boleh dengan kangkung, bagi nasi lemak, ukuk lu apa semua. Nak cerita pasal performance lawan Siam. Ada poral lah ini semua. Ini yang masalah. Tengok Thailand punya pemain. Rambut semua macam mana? Lain bang. Di situ je kita dah kalah. Separuh. Ini perkara dia. Jadi, that's why bila kita cerita tentang kemanalah negara nak pergi dengan sukan sepak takraw. Tukar coach boleh selesai masalah ke? Kalau tanya saya pun masa ni tak selesai pun. Kena tukar semua kot. Dia memerlukan dia ekosistem tu perlu dibaiki. Walaupun sekarang sebenarnya kita baru revive balik pun tak cantik ke? Yang apa dia revive tu? Maksudnya dari segi sebelum ni kan diharamkan. Lepas tu ada timbul persatuan yang terbaru. Kitaran tu tak jadi kitaran baru ke? Dia masih lagi geng-geng dinosaur yang sama. Tu jadi tak ke mana pun sebenarnya. Dia kalau ikut pertandingan-pertandingan yang abang cakap tu lah, peringkat macam YB ke apa kampung, dia punya level hadiah tu sebenarnya boleh menarik minat orang yang tak pernah main nak main tak? Okey. Kalau tanya saya, jumlah hadiah ni sebenarnya dah tak mampu lagi jadi penanda aras. Sebab di KFC Utusan kami pernah buat hadiah sampai 15,000. No. Ada 1,000. Tapi masih orang yang sama. Masih orang sama. Apa yang akan menyebabkan orang baru tak pernah main nak main? Satu ialah level of playing. That's why penganjur dia kena baca dah tahap penganjuran kejohanan tu macam mana. Klasifikasi. Kalau lumba motor, dia ada novice, ada expert. Kalau catur contohnya, dia ada rating. Jadi orang kalau macam catur, macam anak saya main catur. Terima kasih lah Rimah Melayu pernah publish pasal anak saya sekali kan. Jadi catur contohnya, dia ada hadiah untuk orang yang tak menang pun. Golf pun sama. Dia tak ada minat orang. Contoh macam catur. Okey. Dia mungkin dapat nombor tahap berapa belas dah. Tapi tu encourage. Oh, dia ada best girl. Kategori 9 tahun. Best boy. Untuk kategori 12 tahun. So, walaupun dia kalah along the way, dia masih lagi balik dengan sesuatu. Dan dia rasa dia nak. Tapi saya patah kalau pemain terbaik kejohanan biasanya dia akan dipilih oleh siapa? Oleh 2 regu pemain yang akan masuk final. Dan apa dia akan buat? 2 pemain terbaik mesti daripada regu juara. 1 pemain terbaik adalah regu yang kalah final tu. Habis orang yang bersusah payah daripada awal tadi, kan? Tapi dia kalah nipis je. Apa dia dapat? Dia tahu apa bang? Dia tahu apa? So apa yang menyebabkan orang biasa datang balik? Dia datang tengok servis macam tu. Mampu aku nak ada tak payah. Main PAP sudah. Okey. Selepas ni, lepas kita tak dapat cemerlang lah, tak dapat emas lah dekat Sukan C, tumpuan orang kepada Sukan Asia. Sukan Asia mungkin ditangguhkan tapi akan ada jugalah. Tak tahu bila. Mungkin kalau saya nak tanya abang sebagai peminat sepak takraw, kalau abang boleh bagi dream team abang untuk wakili Malaysia. Contoh bertemu Thailand kat final nanti. Siapa 4 orang yang akan main tu bang? Okay. Sobir Syahir masih relevan lah dalam keadaan sekarang. Tapi kalau dari segi taktikal, kita perlukan seorang tekong kanan, seorang tekong kiri. Tekong kanan, tekong kiri. Dari segi taktikal, kita perlukan itu. Seorang kanan, seorang kiri. Siapa pilihan Siti Pong kanan, Siri White kiri. Nampak tak? Itu taktikal dia. Sebab arah bola berbeza, bentuk serangan akan berbeza. So, kalau kita ada tekong kiri sekarang ni yang prolific, kita ada Faisal. Kalau kita nak tekong kiri yang ada saiz, kita ada Hazib. Okay. Tekong kanan yang servisnya meletup-letup, kita ada pilihan sama ada Syahir Rosdi ataupun kita kata ada Sobir. Tapi yang ada pertahanan yang baik ialah Sobir. Maksudnya dia akan bukan saja ada servis, dia juga ada, dia pun ada defend yang baik. So untuk pair dia orang ni, mereka perlu membuat pemilihan bukan sekadar dari segi siapa lipat paling laju. Siapa pergi beli. Masalah Malaysia paling besar ialah boleh baling bola ke tak boleh baling bola. Betul lah tu. Kan? Kalau yang tekong tu Syahir Rosdi sekalipun, tapi yang baling tangan tak bedung, pun tak jadi apa bang. Itu. Cuma kalau kita melihat dari segi realiti lah. Kita jangan baca pemain yang tak ada dalam senarai squad lah. Kan? Kita kata yang dalam squad, so macam ni nak pusing-pusing lah.
So Azlan Alias memang sentiasa akan berada di ranking lah masa ni. Azlan Alias sentiasa ranking sebab apa? Sebab kepelbagaian yang ada dalam Azlan Alias ni. Cara dia mematikan bola, ketenangan dia berdepan dengan first ball. Azlan Alias sentiasa top notch lah dalam keadaan sekarang. And sedikit di bawah Azlan Alias bila kita ada Afifuddin ataupun Aizat. Tapi bila kita kata Aizat, sebab tu kita boleh tengok kiri. Okey, faham. Faham tak? Maksudnya taktikal kita, kalau Aizat nak masuk, boleh. Kita tengok kiri. Bila dia kena bertukar-tukar tu, bateri cepat habis bang. Ini baling kejap. Jadi penat lah macam tu. Okey, untuk feeder. Feeder untungnya di Malaysia ni kita ada barisan feeder yang cukup Tak banyak. putus Cukup bagus. And kita tak boleh nak define pun siapalah feeder number 1 Malaysia. Masing-masing ada karakter, masing-masing ada kelebihan. Contoh kita letak dalam senarai. Mukhlis Burhan, antara yang memang orang akan suka nak tengok lah. Tengok muka pun nampak tenang lah. Tapi kita kena faham, Mukhlis ni umurnya dah banyak. Betul. Farhan Adam contohnya. Ni pun umur dah banyak. So kalau kita kata, okey lah, bagi peluang lah yang muda-muda contohnya. Pun sakit lagi sebab mereka terpaksa berdepan dengan siapa? Contohnya kita ada feeder Negeri Sembilan, Pak Long. Pak Long ni kenapa advantage dia? Dia punya tackling, Masya Allah. Memang dia berada di league dia sangat tersendiri. Kita ada Amirul Zazwan, Ayung, feeder HTL KL. Memang kita tahu post ball tu memang macam ada gam je dekat kaki dia. Macam tu je. Kita tak boleh nak tolak macam ni. Zaim contoh feeder Pulau Pinang, ketangkasan dia boleh susun permainan, dia boleh matikan bola. Ini yang saya sebut ni semua tak ada dalam skuad tau. Dia tak ada dalam skuad Sukan C tau. So bayangkan yang sedia ada ni nak kena bersaing dengan ni dulu pun, if mereka ni kita boleh convince untuk kembali dalam skuad Malaysia. Sebab selain daripada tu bagi saya macam ideal yang kadang lah dalam Malaysia ideal ada kuda kan, fair lah letak mereka ni fair. Tapi kalau kita kata sebenarnya kita ada better choice kalau nak meletakkan Sukan Asia. Sebab kita faham Sukan Asia mod permainan dia akan jadi lebih berbeza pula bila pula dengan tekanan yang kita tengah ada sekarang. So kalau Malaysia masih meletakkan pemain yang sama, saya berani jamin lah memang pengurusan Malaysia kena maki je lah dengan fan. Saya kira tindakan keputusan malas lah. Memang hukum kena maki je tu. Okay. Sebab aku tertarik bila sebab sukan sepak takraw dekat Malaysia ni dia ada peminat dia tersendiri. Macam aku bukanlah fans sepak takraw, tapi orang-orang macam ni yang menyuarakan apa yang Malaysia perlu. Sebab ini sukan kita sebenarnya, macam apa kata, sukan tradisional kita, identiti lah. Harap ada perubahan sebab dia bukan daripada skuad Malaysia tapi daripada kementerian tu sendiri lah, untuk mewujudkan minat orang, budak-budak muda sekarang. Kau tanya budak-budak sekarang nak main sepak takraw, budak-budak satu-satu. Itu yang untuk memupuk lah. Macam buruh kanak-kanak untuk memupuk minat. Saya ada satu fact yang agak menyedihkan tentang hal ni. Okay, kita ambil konglomerat paling besar Malaysia, Petronas. Di bawah Petronas, dia di bawah yayasan dia fund whatever sports you can name lah dalam dunia ni. Tapi bukan sepak takraw. Ada usaha untuk dapatkan? Saya dah mohon. Dalam senarai tu sekan sepak takraw tak tersenarai. Petronas. Saya kata terang. Saya dah mohon. Dalam website dia pun memang tertulis semua jenis sukan. You name it lah. Daripada sukan dodgeball lah, apa benda yang kita tak terbayang pun. Tapi so-called sukan tradisi, sepak takraw tak tersenarai dalam tu. Saya dah submit. Saya dah hantar permohonan tu. Reject. Sebab sukan ni tak tersenarai dalam sistem. Kalau Petronas pun dah tak sudi nak pandang, cakap apa? Sebab dia dari situ lah. Kalau macam kata bukan melibatkan tapi untuk sponsor-sponsor juga untuk menganjurkan kejohanan tu bukan satu benda yang mudah. Exactly. Jadi kalau orang yang tak support macam usaha-usaha beberapa pihak TV berbayar pun yang anjurkan tu, ini antara usaha-usaha nak naikkan balik lah. At least kita buat something. Betul. Daripada tak buat. Okay, abang sendiri harapan abang dalam masa terdekat ni 2-3 tahun untuk lihat kembali sepak takraw, kenaikan, improvement macam mana bang? Okay, satunya saya mengharapkan lah lebih banyak pihak buka mata dah ni. Di pihak kami Berlarutan TV pun sebenarnya kita ada satu usaha untuk menjadikan Piala TMJ satu kenyataan. Sebab Thailand ada King Cup.
baru nama tradisi Piala Raja. Dah ada persetujuan untuk adakan? Belum, tapi idea ni telah dibawa dan sepatutnya sebelum puasa tu saya dah ke Johor untuk adakan perbincangan lah macam tu. So kita mengharapkan lah benda ni dapat direalisasikan. So Piala TMJ. Saya pun rasa Yang Amat Mulia TMJ adalah orang yang tepat untuk buat sama. Agaknya macam tu lah. Tapi kesian juga bila semua orang campak buat dia. Saya pun yelah, kita faham lah juga tangan dia pun dua je kan. Macam tu. Jadi kita perlukan satu lonjakan besar. Maksudnya whatever yang sedia ada, contoh STL ada, proceed, tak ada masalah, teruskan. Sebab STL bagi saya dia macam wrestling. Sebenarnya wrestling sebab apa? STL sebenarnya tak mau kira negeri. Dia tak mau kira negeri pun sebenarnya. Dia hanya nak kata kelab pun dia nak register kelab. Faham tak? It's not register club pun. Perak Bison is not register club. Kan? Kelton is not register club pun. Tapi dia kata dia macam wrestling. Dia bagi publicity lah. Dia bagi good publicity. So daripada wrestling itu WWF, WWE semua ni, orang berminat nak masuk sukan-sukan yang lain. Dan orang tak tertumpu. So bagi saya tu, Astro did job. Dia did very good job on this. Jadi Astro mainkan peranan. No yang lain pula. Macam mana? Korporat. Penggerak di grassroots. Ini semua kita kena main hand to hand. Kita tak boleh simply ini salah itu, ini salah ini, macam ni. So kalau ni macam tu, bola rotan pun sama salah-salah korang. Oi, aku ada YouTube channel pun, aku buat sesuatu. Kan? Kau orang tak buat apa ni, apa cerita? Minta video pun kena kut. Kan? Faham tak? Jadi masing-masing lah main peranan. Saya pun tak mampu nak buat semua benda. Tapi kurang-kurangnya saya dah mainkan sedikit bahagian saya. So orang lain pun tolonglah buat sesuatu. If kita nak kata sesuatu perlu dibuat lah. Sebab after all ni sukan. Bukannya kalah takraw ni negara kita terjajah. Bukan. Bukannya sebab menang takraw ni kita bebas daripada apa benda. Bukan. Tetapi sukan membentuk disiplin manusia. Sukan menyatukan. Sukan membina ekosistem perniagaan. Jadi janganlah hanya cerita tentang menang kalah semata-mata. Sebab nak kalah boleh, cara dia apa? Mungkin Thailand dalam perjalanan tu terbalikkan kereta dia ke apa ke kan. Banyak cara lah kan, santau ke apa ke. Kalau nak sangat menang dengan cara macam tu, cerita ni kita bukan nak macam tu. Kita cerita performance. Jadi semua kena main peranan. Jangan hanya sekadar jadi netizen komen pedih-pedih. Kan, kalau komen pedih tu boleh menyebabkan kita maju, fine lah, komen yang lebih sikit. Tu je cerita dia. Tampil move forward, ada banyak cara sebenarnya kita boleh majukan lagi. Okay, yang terakhir saya nak tanya abang. Ada kameraman nak tanya apa? Macam mana kita nak galakkan bangsa lain untuk dia tak dengar. Aku ulang balik soalan kameraman ya. Engkau ulang. Macam mana bang kita nak galakkan bukan bangsa Melayu saja tapi bangsa-bangsa lain untuk join sepak takraw. Okey, bila kita cerita pasal bangsa di Malaysia ni biasanya orang akan nampak tiga lah dulu. Melayu, Cina, India. Baik. Kalau kita kata dari segi bumi putera macam orang Sabah, Sarawak ni memang banyak lah terlibat lah benda ni. Sebab apa? Sebab mereka di kawasan tempat tinggal mereka itu silakan hidup. Now, bila proses urbanisasi ni mula berlaku, masyarakat Cina khususnya untuk dia terlibat dengan sukan sepak takraw dia sangat rumit. Kenapa? Sebab pilihan sukan banyak. Dan it's not only sepak takraw mengalami menurunnya data ni. Sukan lain pun sama sebenarnya. Bola sepak pun nak cek budak Cina pun sekarang is very rare. Jadi bukan hanya ni lah. That's why usaha di peringkat orang yang bertanggungjawab menjaga sukan tu sendiri perlu dipertingkatkan lebih banyak. Sukan perlu dilihat bukan sekadar menang dan kalah. Bukan tentang semata-mata fit tak fit. Sebab buktinya banyak sukan baru new emerging sports ni ramai yang masuk. Geng-geng hiking tak pasal-pasal banyak. Geng basikal tak pasal-pasal banyak. Sebab apa? Sebab dia berjaya integrate sebagai lifestyle. Kayu ambil gambar. Kayu kopi tiam. Dia jadi satu lifestyle. Tapi sukan-sukan macam kita ni tidak berjaya lagi ditonjolkan dalam bentuk macam tu. That's why usaha nak tarik everybody kepada sukan ni dia bukan hanya terletak di satu bahu saja. Okey. Contoh. Budak India ada main sepak takraw. Ada. Tapi di kawasan mana? Kita mudah sangat identify. Kebanyakannya yang di perkampungan. Mereka ni budak India yang mix dengan budak Melayu. Bergaul lah. Dia bergaul dengan budak Melayu. Yang budak India ni kalau cakap Melayu pun orang Melayu lah. Kadang-kadang kalau time bulan puasa dia makan pun dia susah hati. Geng yang macam ni. Ada. Di Port Dickson ada satu kawasan estate. Semua budak India main. Dalam gelanggang tu. Tak ada budak Melayu pun. Di Setiawan pun ada satu. Semua orang India yang main dekat situ. Di Ijuk pun sama juga. Ada. Bukan tak ada.
Tapi di populasi yang penduduknya orang Cina. So kita kena tengok balik. Mesra tak orang Cina dengan orang Melayu? Di peringkat usia muda-mudanya. Sebab benda ni dia memerlukan asimilasi bangsa. Jadi kalau budak muda Melayu pun dengan budak Cina pun so-so, dia susah sebenarnya begitu nak jadi macam tu. Kalau nak dari segi kita nak kata budak Cina boleh main sepak takraw, saya percaya sebagaimana mereka boleh ditanamkan minat dengan gimnastik. Bayang budak gimnastik main killer. Agak macam mana? Betul lah. Kan? Betul Oh, mati bang. Budak-budak yang boleh lompat tinggi-tinggi volleyball. Chinese ramai main volleyball. Ramai main basketball. Bayangkan kebolehan mereka melompat dengan baik ini. Diterjemahkan kepada sukan sepak takraw. Uish, siap Sebab benda ni dah dilakukan di Korea. Korea, talent scouting mereka diambil daripada mereka yang main gusti, yang main baseball, gimnastik, sukan papan anjal. Ini yang dia groom. Taekwondo di groom sebab berdasarkan talent identification process. Kemudian pembudayaan itu berlaku di peringkat universiti mereka. Jadi proses pembudayaan inilah mungkin jabatan kerajaan yang melibatkan tentang keharmonian masyarakat dah kena buat satu. Dulu pimpong takraw ada zaman saya, kejuaraan sepak takraw peringkat sekolah kategori bukan Melayu. Ada. Selangor sekarang yang ada cuma di Kuala Langat saja. Kategori bukan Melayu. Tapi pun yang main banyakannya orang asli lah. Adalah satu sekolah saja yang ada India. Tapi benda tu dah paling kita tak nampak. Kebanyakan player-player takraw ni dia full time ke ada kerja amatur. Okay. Untungnya sebab banyak bekas-bekas pemain sepak takraw ni berada di PBT. Jadi kejohanan yang melibatkan contoh macam Maksak di tengah orang ni dia masih memerlukan pemain baru. So mereka ini berjaya tarik lah budak-budak ni untuk masuk berkhidmat bekerja. Jadi mereka ada kerja tetap. Cuma kebanyakannya berstatus kontrak. Itu yang sayang tu. Bila dia sekadar berstatus kontrak, if anything happen to them, kan, ke mana mereka akan pergi? Sudahnya hilang lah daripada radar. Itu yang masalah tu. Atau dia peak sampai ke peringkat sekolah. Lepas sekolah, parents ajak kerja sekali, business sekali, apa semua. So nak mengekalkan mereka ni, that's why ekosistem tu kalau tak ada, sebab orang masih menganggap sepak takraw dia tak boleh jadikan kerjaya kot, saya rasa lah. In fact, even Safawi pun daripada takraw pergi bola. Dia bukan kerjaya saja. Soalan yang saya selalu cakap lah, layakkah sepak takraw dipanggil sukan? Atau sepak takraw ni hanyalah permainan? Itu persoalan yang lagi besar sebenarnya yang perlu didebatkan. Sebab apa? Sebab kalau kita kata sukan, ekosistem mesti komplit. Penjadualan kejohanan tahunan itu mesti dah cukup. Tenaga pengajar perlu komplit. Lokasi permainan mesti ada. Then dia layak kita panggil sukan. Siapa tahu kalau ada ekosistem tu? Saya tak rasa. Okey bang, soalan yang terakhir. Untuk bola rotan lah. Kita kembali kepada bola rotan. Kita dah jauh, dah luas lah. Okey, kita balik. Apa perancangan abang untuk bola rotan dalam masa terdekat ni 2-3 tahun untuk pastikan bola rotan terus berkembang? Okey, satunya ialah kami akan mulai bulan 7 ni, kita akan start dengan program sekolah angkat. Wow. Kita akan program sekolah angkat. Sekolah pertama kita adalah sekolah Desa Baiduri Ceras lah. So, ahli-ahli kita akan tempatkan di sekolah-sekolah angkat ini untuk membantu cikgu-cikgu sekolah. Bagi coach lah. Pembimbing untuk memastikan budak-budak ni dia ada target. Jadi bila dia petang, dia ada hari tertentu, dia akan berkumpul sama dia orang, dia akan bermain. Sebab saya percaya to produce satu superstar, kita perlu 100 orang lain. Itu usaha sendiri atau ada gabungan dengan KPM ke? Tak ada. Sendiri lah. Kami pernah buat dengan KPM sebenarnya, program satu murid satu sukan. Tapi happen to be COVID kan. Jadi benda tu tak kick off dengan baik lah sebenarnya. Jadi kita cuba saluran yang berbeza pula. Satu. Kedua ialah Bola Rotan TV kita tengah kerjasama dengan beberapa entiti kerajaan. Contohnya yang kita sedang usahakan ialah Amanah Ikhtiar dan juga dengan Fama. So kita akan cuba promosikan produk-produk Fama menerusi program siri Jelajah Gelanggang kita lah. Memang salah satu flagship Bola Rotan TV kita ada siri Jelajah Gelanggang. So kita akan pergi ke gelanggang-gelanggang, kita akan buat video apa semua. Kemudian regu daripada kaki tangan Fama ni akan bergasak lah dengan gelanggang setempat tu sambil mempromosikan produk-produk Fama. Ini yang dalam pipeline kita buat. And Bola Rotan pun akan masuk ke satu sukan baru, kita akan pergi ke bola jaring.
Wah. So kita akan ada satu channel baru kita, Bola Jaring TV pula lepas ni. I see. Yang program sekolah angkat tu abang kerjasama, abang pergi sendiri dengan sekolah setiap sekolah untuk. Ya. So sekolah ada yang memang bersetuju lah. Kita memang banyak terima permintaan daripada sekolah. Sebenarnya cuma to accommodate permintaan tu lah. Sebab apa kita pergi Desa Baiduri tu, sebab satu dia dekat. Bukan sekadar dekat dengan kami, tapi dia dekat dengan beberapa gelanggang yang aktif di sekitar. Sebab kami saja nak tengok pun tak cukup. Jadi kita bagi input, tapi ahli-ahli kami di sekitar ni perlu membantu to make sure yang budak-budak ni tak habis macam tu saja. Okay, Syam. Silakan. Cukup sampai sini. Terima kasih bang sudi kongsi pasal cerita sepak takraw ni, sebab sepak takraw dia ada peminat dia tersendiri. So kita kalau boleh nak tengok sama-sama sepak takraw ni sama-sama lah maju dengan badminton ke bola sepak yang ada sukan-sukan kami macam soalan abang tu layak ke dipanggil sukan tu. Banyak juga buka mata kami sendiri. Serius. Kami banyak isu-isu yang kami pun tak tahu. Alhamdulillah. Semoga anda semua di rumah pun dapat manfaat. Kami di Harimau Malaya doakan Bola Rotan terus maju. Abang mengangkat. punya usaha semua dipermudahkan segala urusan. Dan kita nak tengok sukan sepak takraw kembali sebagai gegasi di dunia. Bang promote Bola Rotan, abang boleh promote bang. Macam mana siapa yang nak follow ataupun nak bekerjasama dengan abang ke macam mana? Sebenarnya kita offer lah kepada sesiapa saja, especially peniaga-peniaga yang baru nak up. Saya suka macam ni. Peniaga-peniaga yang baru nak up, meh kerjasama dengan kami. Sebab tak susah pun. Kita buat kejohanan, syarat menyertai kejohanan tu beli produk anda. Tu je. Menarik. Bukan susah pun. Betul. Bukan susah pun. Jadi instead orang bayar yuran semata-mata, why not dia beli produk anda, jalankan. So hadiah, tak perlu nak besar-besar sangat pun. Tapi kita boleh buat banyak kali. Satu. Itu dah kira sekali marketing lah. Tu untuk bantu marketing dia sebenarnya. Satu. Keduanya bukan saja boleh lakukan untuk sukan saja pun. Sukan lain pun kita boleh duplicate. Kaedah yang lebih kurang sama. Itu je. And then number 2, saya minta lah kepada parents especially. Kalau anak anda mana yang mungkin contoh macam autism, yang mungkin hyperaktif, sepak takraw sebenarnya adalah salah satu option baik untuk dia orang. Sepak takraw perlukan orang yang macam ni. Jangan memperlahankan mereka. Sebenarnya anda kena salurkan mereka ke tempat yang lebih betul. Saya lihat sepak takraw adalah salah satu solution dia. Jadi daripada dia tenaga dia banyak habis pada yang tak ketahuan atau dia banyak kena marah je, meh ni. Sebab kami memang di Bola Rotan TV kita dah collaborate dengan UiTM untuk sepak takraw KU. Kita dari segi apa bang? Ada beberapa kategori. Dia ada beberapa kategori. Anggota, dia ada yang kategori lembab belajar, kan? Yang autism. So ini salah satu bentuk baru yang kita sedang buka lah yang itu. And nombor 3 ialah saya harap kepada peminat-peminat sepak takraw lah. Kritik is good. Tapi menghancurkan hati orang sebenarnya kita sendiri pun tak suka lah. Orang hancurkan hati kita kan. Jadi kita nak tengok pasal maju. Komen lah. Komen okey. Komen tu komen biarlah. Komen yang menghina. Ini komen si botak tu macam pandai aje. Itu tak membantu apa-apa bang. Itu tak membantu apa-apa. Nak komen? Kau ni suara tak clear. Nah, mikrofon baru. Itu membantulah. Itu cara dia. Alright. Terima kasih banyak Harimau Malaya. Kritik jangan sampai menghina guys. Yes. So abang akan join tengok game kat UiTM minggu ni? Saya coach. So saya kena akan pergi. Saya kena pergi. Alright guys. Kita kena main sepak takraw juga. Kita belajar nanti. Alright. Nanti kita buat. Jangan lupa download apps terbaru Harimau Malaya. Follow semua social media kami. Subscribe YouTube channel bro. Kita nak kejar 100k sebelum hujung tahun. Boleh tak? Tolong subscribe. Kita bukan cerita pasal bola sepak je. Badminton sekarang kita dah masuk sepak takraw, e-sports. Kalau boleh semua sukan kita akan cover untuk korang semua. Okay, semoga kita jumpa lagi di podcast yang lain. Bye-bye. Assalamualaikum.